Dari Komplek Islam Putrajaya, kami bawakan secara langsung forum perdana Ehwal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam, salam sejahtera dan salam Ramadan al-Mubarak buat semua rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga malam ini dan malam-malam seterusnya pada penghujung Ramadan, di pertengahan Ramadan dan kita berada masih di awal Ramadan membawa kepada kita status stamina yang cukup tinggi dan kuat untuk terus kita meraih nilai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini kami bawakan untuk anda siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam untuk kita bicarakan satu tajuk, satu topik yang cukup istimewa, iaitu Ramadanku untukmu. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penaja kita, itu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM yang membenarkan untuk kita berada di pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Dan untuk membicarakan tiga tajuk pada malam ini, sudah pasti insan tetamu istimewa yang akan mengungguli bicara kita. Kita undang pada malam ini di kiri saya, iaitu yang berbahagia Datuk Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Allahu akram. Masya Allah. Terima kasih Datuk. Orang lain bersusah-susah untuk kata apa nak selesaikan urusan, Datuk bersusah-susah untuk bersama dengan kami untuk sama-sama kita nak meraih Al-Fishr 1000 bulan dan kita nak meraih kelebihan tarawih pada malam-malamnya. Dan malam ini juga kita akan bersama dengan para penonton dan sudah pasti datang daripada bumi Sabah membawa hasil yang cukup besar buat kami, insya-Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Datuk. Panel kita yang kedua juga tidak asing lagi di pentas dakwah, iaitu Fadil Ustaz Roslan Muhammad, guru kita. Fadil Ustaz. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Nampak Wajah Ustaz pun ceria Mekah lahir. Alhamdulillah Ustaz. Saya bila tengok Ustaz, saya terpana. Tak mampu untuk berkata-kata. Kerana banyak ilmu yang saya dapat daripada panjang-panjang ni live ini jangan panjang. Ya. Baik Ustaz. Baik Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kami menanti sesuatu yang istimewa. Amin, insya-Allah. Amin. Baik, tetamu kita yang ketiga juga tidak asing lagi di pentas dakwah dan rakan gandingan kita, masya-Allah, tabarakallah, orang muda tapi berjiwa besar. Itu Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, penuh pengarakanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Nabil, apa khabar? Ya, baik saya Ustaz. Seronok kita malam ni Ustaz Datuk ya. Betul. Ustaz Nabil baru pulang daripada Umrah Tanah Suci. Amin. Kita ambil barakah Ustaz lah. Amin, amin. Sama-sama. Kita pun sama-sama nak berkongsi sesuatu. Amin. Dan sudah pasti rakan-rakan para penonton juga ternanti-nanti apakah bingkisan yang nak kita sediakan pada malam ini. Dan kita terus buka untuk pentas kita. Sebab bingkisan kerohanian ini adalah suatu benda yang boleh membawa kepada nilai ketuhanan dan ketauhidan kita. Datuk Malai sebagai pembuka bicara kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Dan sudah pasti ada satu keistimewaan untuk kita semua melihat bahawa kenapa Allah ceritakan tentang bulan Ramadan. Pun begitu dalam hidup kita ini, cuma kita hanya faham Ramadan hanya bulan puasa. Sebenarnya apa yang perlu kita faham tentang Ramadan yang kita bawakan pada malam ini, Ramadanku untukmu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabil dan rakan ahli panel semua. Ini bulan Ramadan, mudah-mudahan semuanya yang ada di studio kita ni semuanya bikamil sahih wa tamamil afiyah insyaallah. Barakati syahr Ramadan insyaallah. Jadi saya mulakan dengan pantun Ustaz Nabil. Oh, masya-Allah. Supaya mudah-mudahan forum perdana kita ni masih mengingat dengan budaya Melayu kita berpantun. Masya-Allah. Malam-malam cari pandan. Pandan Ustaz. Jangan salah sebut pula. Pandan. Ya. Tapi janganlah nanti datang fitnah lagi ya. Kita tukar cerita ni pantun lain lah. Ya. Anak nyonya menarik benang dekat uap mata berlenang. Ustaz Nabil seronok bertanya senang. Kita yang nak jawab ni yang tak tenang. Masya Allah. Masya Allah. Okey, jadi begini. Kalau ada kawan kita di Kelantan, dia cakap kemah. Oh, kemah. Ni kebetulan Ustaz Uslan orang Kelantan. Kemah. Ya, betul. Dengar saudara kita pula yang di Kedah. Dia kata, awak tabak. Dengar pula saudara kita di Johor. Banyak dia kan banyak tu kan. Johor tu kan. Dengar pula kawan kita di Sabah. Boleh bah asal kau bilangnya kan. Jadi kita tak tahu cerita ni. Apa dia orang cerita sebenarnya?
Tapi kalau kita tahu tentu seronok. Sebenarnya orang tu cerita pasal duit. Nak bagi duit sebenarnya. Kita tak tahu. Sampai di KL pula, tak jumpa orang KL. Allah. Dia kata apa? Juga lama tunggu sini. Tak tahu mubtada mana khabar Ustaz. Nasib baik ada isim majhul. Kita faham dah juga kan. Artinya kalau kita tahu mendekati sesuatu itu akan indah. Nah begitu dengan bulan Ramadan. Kalau kita tahu bulan Ramadan ini diisi dengan apa, fadilatnya apa. Jadi Ramadan itu suatu yang indah bagi kita. Ya. Jadi maka dengan sebab itu di mana-mana ustaz-ustaz ulama-ulama kita menyampaikan hadis Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya bulan Ramadan ini menghapus dosa kita. Ustaz, siapa yang tak ada dosa di sini? Siapa yang tak ada? Semua ada dosa. Allah. Ini kameramen ni. Oh, dosa nih, dosa. Dosa kan? Ini yang bagi isyarat-isyarat ni lagi nih. Yang lambai-lambai ni kan? Dosa ni Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz Malai. Allah. Tak berani kan, tapi dalam hati dia cakap memanglah dosa juga. Allahu Akbar. Tapi itulah nikmatnya dan syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikurniakan bulan Ramadan ini Ustaz sebagai untuk ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah. Diampunkan dosa kita tuan-tuan, para pendengar sekalian, diampunkan dosa kita yang lalu. Kita ni semua dengan Ramadan ada dosa yang diampunkan, Ya Allah. dengan solat ada dosa diampunkan. Allah. Jangan main-main takbir tu. Allahu Akbar tu. Allah memerintahkan malaikat cabut dosanya. Allah tak mau tu. Hamba yang menyembah dengan dalam keadaan dosa. Allah tak mau. Cabut daripada ubun-ubun kita. Macam nawak kita ditarik nanti ni. Nantilah, jangan sekarang. Ya. Jadi tu baca Quran ada dosa diampunkan dan sebagainya. Jadi jangan persiakan bulan Ramadan ni. Ambil sebaik mungkin. Mana tahulah mungkin ini Ramadan yang terakhir buat kita. Bilangnya Ustaz, Ramadan akan datang. Iya, Ramadan akan datang. Yang kau nanti dah datang. Ya. Nah, wallahualam, mudah-mudahan Ramadan ini bermanfaat. Amin. Itu sebagai definisi dan mukadimah kita untuk lebih mengetahui Ramadan yang Allah anugerahkan ini sesuatu yang cukup istimewa. Ibarat kita berada dalam bengkel kereta yang dah lama tak servis. Itu je. Betul. Ya. Jadi itu Ya. ini di antara fasa pertama untuk kita kenal tentang Ramadan. Ustaz Roslan, melihat tentang kita lah, Ramadan ni nak nanti sebulan-bulan. Ibarat kalau kita nak menanti orang yang jarang-jarang jumpa, sudah pasti kita akan mempersiapkan sesuatu dengan cukup indah dan istimewa. Betul. Bahkan kita dengan berwangi-wangian, kita akan persiapkan tempat yang dan dihiaskan. Apatah lagi dengan jemputan, sudah pasti kita akan ramai-ramaikan. Sedang dalam Ramadan kali ini kita nampak macam sunyi je. Macam tak ada apa je. Macam bulan lain je. Ustaz, macam mana sebenarnya kita nak menghiasi Ramadan ini agar tidak menjadi sia-sia? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nabil. Berbahagia rakan bicara pada malam ini Datuk Haji Malai Ali, Ustaz Muaz Zarifi. Alhamdulillah, dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ramadan dah kunjung tiba. Sya'ban melabuh tirainya. Bulan Syawal jangan bimbangkan sampai insya-Allah. Kau ada bimbang lah. Syawal tak ada. Ada Syawalnya. Tuan-tuan sekalian, bila bicara tentang soal Ramadan yang dirindui, memanglah kalau orang itu benar-benar menjiwai nikmat Ramadan, bulan yang begitu sekali nikmatnya banyak, pahala menanti, rahmat menanti, dia merindui Ustaz Nabil. Allah. Tengok dia fikir Ramadan bulan letih aku dia kata. Ya. Dia kelantar pula. Puasa pula dah dia kata. Dia nampak Ramadan bulan berlapar berdahaga. Allah. Maka Datuk ini satu saksaan batin lah. Ya? Datang Ramadan menyusahkan. Jadi sebab itulah kita dalam agama tuan-tuan sekalian. Saya tengok macam ni. Soal kita persiap penting. Ya. Sebab Ramadan datang ni bukan datang secara lengah maklimah. Dia tetamu kita. Ya. Tapi dia bawa kepada kita banyak benda. Dikilit dengan dia tu dikilit bukan kilit kosong. Allah. Beg penuh. Dibawa dengan keampunan. Betul? Bawa dengan rahmat, dengan pahala mencurah-curah, dengan jalan ke syurga. Jadi datang rumah kita tu, datang dengan beg yang besar. Kita relax ya sepatutnya. Kita hanya siapkan tempat untuk kita bersama dengan dia, itu saja. Allah.
Jadi sebab itulah bagi saya lah kita nak bandingkan tetamu kita datang rumah kita dengan Ramadan datang lain. Tetamu kita dia harap tahu rumah jom makan makan ni. Tak tahulah nasi ayam ke apa kan. 3-4 hari tu. Tapi Ramadan tidak. Ramadan datang tu dengan keampunan nanti. Macam Datuk sebut tadi lah. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu akbar. Ramadan datang untuk ampunkan dosa kita. Biasa Datuk bila sebut semua pendosa. Saya pun macam tak selesa jugalah. Pasal pendosa paling besar sini. Walaupun Datuk tak tunjukkan Ustaz. Tak, kita saya semua, yang banyak dosa saya ni. Ya Tuhan Allah. dosa. Allahu akbar. Jadi bila semacam tu kita rasa. Sebab itulah maka tuan-tuan Ramadan tetamu yang memang hebat. Kalau kita biar Ramadan begitu saja kita akan kerugian. Yang keduanya ialah dalam konteks itu kita dapati bahawa kata para ulama kita lah. Ramadan sebenarnya 3 perkara lah. Sambut dengan hati penuh keikhlasan. Suka seronok. Kedua, dengan taubat nasuha. Allahu Ya, sebab kita orang berjaya bukan gagal. Ketiga, kata para ulama, kita siapkan ilmu secukupnya. Macam mana layan Ramadan? Nak layan dengan amal salih macam mana? Siapkan ilmu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Melengkapkan jiwa kita dengan nilai yang sesempurna mungkin. Membawa kepada keikhlasan ketuhanan, bahkan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ustaz, melihat tentang ayahanda kita berdua memulakan dengan bagaimana definisi Ramadan, pengisian Ramadan, Fadhil Ustaz pula melihat juga tentang kelebihan yang ada pada Ramadan. Yang sudah pasti bulan lain ada kemuliaannya, tetapi bulan Ramadan ini digandakan amal-amal walaupun biasa, tetapi pahalanya cukup luar biasa. Macam mana Ustaz kita nak fahamkan kalaulah hari raya, contohnya kita berlumba-lumba untuk nak bagi duit raya, hujung tahun ada year end sale, orang sanggup pergi shopping kompleks nak beli barang yang murah, tapi Ramadan tawarannya banyak tapi orang tak berlumba-lumba. Macam mana Ustaz? Baik, Ustaz Nabil. Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad, yang bahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ramadan, bila kita bercerita tentang Ramadan, kita masih di fasa 10 hari yang pertama. Elok sangat kita peringatkan diri kita tentang satu ayat yang Allah Ta'ala turun dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, tentang puasa. Dan Allah Ta'ala bagi tahu apa sebab, apa punca, apa matlamat, apa objektif yang kita ini disyariatkan supaya berpuasa. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tuan-tuan dan puan, ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban tahun kedua selepas Rasulullah berhijrah. Maknanya setelah Nabi berada di Madinah, pada waktu itulah selepas 2 tahun berhijrah barulah turun perintah wajib puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Baik tuan-tuan, kita garis bawahkan perkataan la'allakum. Dalam bahasa Arab bermaksud orang yang masuk Ramadan, satu Ramadan sampailah 30 Ramadan nanti, ada orang bila selesai Ramadan dia dapat takwa. Dia dapat perasaan takut kepada Allah, diri dia jadi lebih baik, dia jadi orang yang lebih makin banyak buat amal-amalan, makin banyak muhasabah diri. Tetapi berhati-hati dalam bahasa Arab, la'allakum. La'alla itu bermaksud ada juga orang yang masuk Ramadan selepas 30 hari Ramadan masih sama dia macam sebelum dia masuk satu Ramadan. Dosa masih buat, buruk sangka pada orang, maki hamun orang, adu domba orang, umpat orang, fitnah orang. Maknanya dia tak berubah diri dia. Kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, dalam hadis yang Ustaz Ruslan, yang Datuk Malai baca tadi, hadis itulah yang menjadi kekuatan kepada kita. Kerana itu tuan-tuan, apabila kita membetulkan cara pandang kita kepada bulan Ramadan, macam Ustaz Ruslan sebut tadi, ini tetamu yang membawa 1001 kebaikan kepada kita. Beg besar tadi. Beg besar Ustaz. Beg besar. Dia bawa beg besar pada kita. Bukan sehari dua. Keampunannya. Bukan sehari dua. Bukan seminit dua. Kan? Tapi 30 hari. 24 jam. Jadi apabila cara kita pandang itu betul kepada bulan Ramadan, maka kita akan
rasa ini satu peluang kepada kita. Kerana itulah para salafus salih mereka berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni muntaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita doa supaya kita sampai 30 hari sampai Ramadan. Ya. Kemudian serahkanlah Ramadan itu kepadaku wa tasallamhu minni muntaqabbala. Dan ya Allah, bila engkau nak ambil Ramadan nanti, ambillah dalam keadaan seluruh amalku diterima. Ya Rab, masya-Allah. Jadi kita berharaplah keberkatan doa yang saya sebut yang seperti mana yang diungkapkan oleh para salafus salih. Ya. Kan? Kita terima Ramadan kali ini, terima dengan hati yang sejahtera. Bahkan kita disejahterakan dalam Ramadan ini dengan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu lebih lanjut tentang Ramadanku untukmu? Jangan ke mana-mana. Kita berhenti seketika, kembali lagi selepas ini. Dalam bulan Ramadan ni, niat utama kita adalah lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai diet tu perlulah hanya kepada niat sampingan sahaja. Tak boleh melebihi kita punya niat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi saya, tak salah pun nak kurus atau nak kurus time puasa. Tapi janganlah sampai kita terpesong daripada niat dan tujuan asal kita, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dan meningkatkan amalan padanya. Pada pandangan saya, sebenarnya untuk kita dengan ada tujuan-tujuan ni bila bulan puasa, sebenarnya dia sangatlah tidak salah sebenarnya. Sebab kita ambil sendiri daripada hikmah bulan Ramadan itu sendiri, di mana selain daripada kita nak mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita improve diri kita dari segi ibadah apa semua, kita bila lagi yang kita diorang boleh guna untuk diet apa semua. Jadi bulan Ramadan ni juga melatih disiplin mereka untuk melakukan diet dalam seharian mereka lah. Jadi sebenarnya tak salah dan ia sangat membantu untuk mengurangkan diet mereka. Orang zaman sekarang ramai yang berpendapat nak puasa untuk nak kurus. Saya nak tekankan berpuasa tu boleh untuk kita berniat untuk sihat, tapi niatkan juga untuk Allah supaya kita tak dapat sihat saja, kita dapat sihat dan kita dapat juga keberkatan. Alhamdulillah, terima kasih bagi semua yang masih setia bersama dengan kami dalam forum perdana Ehwal Islam Ramadanku Untukmu. Inilah bicara kita di pentas forum perdana pada malam ini bersama dengan 3 orang tetamu. Tadi kita dah mendengar beberapa pandangan daripada kawan-kawan kita di luar sana tentang macam mana suasana Ramadan, apa yang mereka tahu dan apa yang mereka nak dapatkan daripada Ramadan. Sudah pasti sesuatu yang mereka nak tu, macam kita lah manusia biasa, tak salah. Cuma cara yang macam mana jangan salah anggap kepada Ramadan. Datuk menyebut tentang satu hadis qudsi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan berkenaan dengan setiap amalan anak Adam ini, manusia itu adalah untuk dirinya. Solat, sedekah, haji, kecuali puasa. Khas untukku. Dan Allah yang akan menilai sebaik-baik ganjaran terhadap ibadah puasa tadi. Datuk, kenapa Allah tekankan satu je berbanding yang lain? Special. Puasa ni untuk dia dan Allah sendiri yang akan memberikan penilaian. Baik. Inilah di sini para ulama kita menyatakan bahawa bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa ini ibadatus sir. Rahsianya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak. Kalau dia tak puasa siapa tahu? Betul. Tengah hari dia makan di rumah kenyang-kenyang, lepas tu dia minum air apa segala macam. Lepas tu dia nampak bibir dia basah. Supaya bagi kering dia pakai hair dryer. Dia bagi kering bibir dia kan. Lepas tu dia jalan pun lemas macam tu kan. Siapa tahu? Padahal dia tak puasa. Itu sebabnya hanya Allah yang memberi sesuatu. Selain daripada itu, yang kedua, tentu ada sesuatu yang hebat, yang dahsyat yang Allah akan beri. Sehingga dalam hadis kursi itu disambung famus shaim atyabu min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Allah. Kasturi kalau kita beli RM40 yang RM20 tu Ustaz, itu pun sudah Masya Allah ajib sudah tu. Wanginya, harumnya, Masya Allah. Yang tu yang murah. Sebut 1,000 lah sudah tu. Coba kalau yang dapat yang betul-betul ori yang harga itu tu. Harumnya Masya Allah. Saya sendiri belum pernah lagi dapat. Allah. Jadi itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua tu. Yang ketiganya,
amalan-amalan anak Adam ni yang dikatakan ila saum kecuali berpuasa ini menunjukkan betapa hebatnya, sekali lagi betapa hebatnya. Inilah apa tajuk kita tadi tu? Ramadanku untukmu. Hanya untuk hamba. Hamba yang macam mana? Hamba yang beriman tadi yang disebutkan Ustaz tadi, hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa. Ya. Sebab bulan puasa ini bila kita jaga dengan baik, Allah mengatakan dengan iman dan akhirnya kita bertakwa. Nah, apa beza iman dan takwa? Ya. Ya, iman ini kalau kita bertiti di sirat mustaqim, di padang mahsyar nanti, kalau orang beriman ditimbang dulu di mana beratnya, di mana ringannya. Tapi kalau sudah orang bertakwa, tiada, jalannya lurus menuju ke surga. Nah, sehinggakan tujuan untuk itu, sehinggakan Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu di dalam surga nanti. Ya Allah. Pintunya apa? Rayyan. Ya, saya jumpa tadi di pejabat kita itu masuk namanya pintu Rayyan. Masya Allah. Bilik VIP. Bayangkan, di sini sudah VIP, apalagi nanti di surga. Bayangkan tuh. Nah, ini semua menunjukkan bahwa berebut kita. Jangan kita tinggalkan apa-apa amalan yang baik di bulan Ramadan ini. Fastabiqul khairat. Permudahkan urusan orang. Ini kameramen nih malam nih. Besarnya pahala dia orang nih mempermudah urusan forum kita pada malam ini. Ini yang tukang isyarat lagi, Masya Allah. Bagi tahu kita, memudahkan urusan kita. Fastabiqul khairat. Mudahkan urusan ini. Artinya rebut peluang ini. Walau kita tidak tahu sekecil macam kebaikan yang kita pandang remeh, kecil je kan. Jangan main-main. Ya. Mungkin itulah yang akan membuka pintu rahmat dan itulah yang akan menutup pintu maksiat. Semuanya di mana? Dapatnya di mana? Di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi sama-sama kita rebut peluang. Jangan persiakan rugi kita nanti. Betul. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk memberikan satu teguran dan nasihat buat kami lah. Orang-orang yang berjiwa muda ni yang lupa tentang akhirat. Tapi terima kasih sebab Ramadan juga mengingatkan kita. Datuk. Itu pentingnya bila kita berada dalam kuliah, dalam forum, dalam perbincangan agama ini, sudah pasti bukan untuk mengaibkan dan menjatuhkan, tetapi untuk membina satu nilai keyakinan dan membetulkan kesalahsilapan faham dan juga tindakan. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Roslan, dalam kita nak terus menyantuni Ramadan ini sebagai satu bulan yang benar-benar memberikan satu pendidikan buat kita, memetik daripada Nabi bahawa as-saumu junnah. Puasa itu umpama perisai. Tapi apakah definisi perisai itu? Kalau kita kata perisai itu pendinding, pelindung, adakah ia sekadar untuk menjauhkan kita daripada api neraka sahaja ataupun maksudnya yang bagaimana? Silakan. Terima kasih Ustaz Nabil. Itulah di antara hikmat yang tersirat lagi tersurat pada ibadat Ramadan kita, puasa khasnya. Bila Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai pelindung. Ulama kita sebut dengan makna yustajinnu biha al-abdu minan nar. Itu yang utama. Penghujung kepada puasa ini adalah neraka tak sentuh kita di padang mahsyar. Itu kemuncaknya. Cuma dalam konteks awal Ramadan dengan kita berpuasa ini, kita akan dalam keadaan, kata di kalangan para ulama tafsir termasuk Ibn Qurtubi, dia kata apa? Seawalnya perisai macam mana? Dengan maksud bila kita berpuasa kita tahu halal haram. Padahal dalam bulan Ramadan, tidak Ramadan, air yang ada depan kita boleh minum pun. Tapi bila masuk Ramadan, air itu air sama haram kita minum. Jadi kata Imam Qurtubi menunjukkan kepada kita bahawa dunia lah kita dah faham dah batas agama halal haram. Itu perisai daripada kerja-kerja maksiat yang Allah tidak radai. Baik, itu satu. Yang keduanya, kau tengok kepada pandangan yang banyak daripada Ibnu Abdul Bar. Dia kata bahawa dengan maksud bila puasa itu laksana dengan betul macam kata Zarif Fitailah, dengan ikhlasan, dengan segala-galanya, maka itu pelindung api neraka. Itu pandangan Ibn Abbar. Dan kata Al-Imam Qadhi Iyad, dia kata bahawa pelindung para dosa. Bermakna sekarang di dunia lagi, bila kita puasa dengan betul, ikhlasan, kita akan buat dosa dah. Lepas tu kita dengar Ramadan, orang henti daripada dosa. Cuba cakap benda tak betul. Kita puasa ni. Tak cakap buruk-buruk lah. Maknanya tahu, Ramadan kena hormat, tak boleh cakap benda kotor. Faham? Bila bercakap tu, Ramadan boleh kot. Itu masalah tu. Baik, yang ketiga kata Imam Al-Munawi, dia kata dua makna serentak. Siyam ajunah dengan maksud di dunia kita tak berlaku maksiat kerana faham
kita kita tunduk perintah Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya ialah di akhirat kita tak akan dimasukkan api neraka. Allah. Jadi tuan-tuan, secara kesimpulan dalam konteks siyam pada saum junah ini, boleh kita rumus macam ni saja Ustaz Nabil. Bermakna dalam konteks pandangan agama kita, orang berpuasa, beribadat dengan zikir, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, sedekah derma ini, dengan infak, dengan baca Quran, dengan bertilawahnya, itu semua merupakan kekuatan hati dan jiwa. Makna sampai tahap kata para ulama kita, dia kenal batas dosa dan pahala. Pahala dia laku, dosa dia tinggal. Itu perisai. Jadi penghalang kepada kejahatan adalah dengan sebab ibadat Ramadan kita. Wallahu alam. Masya Allah. Terima kasih Fadil Ustaz. Itu di antara juga untuk kita melihat bahawa Ramadan ini untuk mencegah kita daripada melakukan sebarang keburukan. Betul Ustaz. Kadang-kadang bila sebut tentang Ramadan ni ramai di kalangan kita puasa. Semua terus jadi macam slow. Padahal tadi nak sambung tadi tu. Jadi mendidik kita secara tidak langsung. Fadil Ustaz Zarifi. Kita lihat tadi beberapa pandangan daripada sahabat-sahabat kita di luar tadilah. Dia kata, saya bila puasa Ustaz, saya dapat sihat Ustaz. Adakah perisai yang disebutkan juga boleh menjadikan kita satu unsur sihat tubuh badan dengan berpuasa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah antara maqasid puasa. Yang utamanya takwa. Yang kedua ataupun yang antara utama juga pengampunan dosa. Jadi terselit dalam kita sebut sebagai kebaikan berpuasa itu termasuklah juga apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sumu tasihhu. Rasulullah kata, kamu berpuasalah, kamu akan sihat. Jadi kalau kita tengok dalam kajian, sebagai contoh dalam seorang pengkaji Amerika, Dr. Alan Cott, dalam bukunya Fasting, The Ultimate Diet, dia tulis. Dia senaraikan, tuan-tuan sekalian, Dr. Alan Cott ini dia senaraikan ada sekitar 27 kebaikan apabila kita berpuasa. Antaranya memberi rehat kepada sistem tubuh kita, sistem pencernaan tubuh kita, kemudian menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan paras kolesterol, kan? Apa lagi? To relieve tension. Jadi ada 27. Kemudian seorang profesor dari negara Jepun, Profesor Yoshinori Ahsumi, beliau merupakan salah seorang pemegang ataupun pemenang anugerah Nobel pada sekitar tahun 2016. Dalam kajian beliau, beliau nyatakan apabila amalan berpuasa ini dibuat secara konsisten, dia merangsang badan untuk menyingkirkan sel-sel badan yang sudah rosak dan memperbaharui sel itu. Proses ini disebut sebagai autofagy. Detail tu Datuk Malai kita kena undang doktor lah kan. Jadi saya sebut saja berdasarkan pembacaan saya. Cumanya Ustaz Roslan, saya dan Ustaz Malai, saya seronok juga tengok di Facebook, di IG, ada rakan-rakan bukan Islam kita ni, mereka turut berpuasa. Ada mereka yang saya seronok sana tengok. Ada sebuah keluarga ni. Maknya, adik-beradik perempuannya anak non-Muslim. Mereka dia buat Facebook live Datuk, pukul 5.30 pagi sedang bersahur. Dia bersahur. Maksudnya dia ikut timing macam kita, orang Islam juga. Kemudian buka puasa sama macam kita. Jadi ini juga saya kira satu keindahan lah kan. Maknanya kajian-kajian yang telah pun dibuat pada hari ini, termasuk apa yang kita sempat bacakan tadi, itu telah membenarkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal. Kerana setiap ketetapan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita, ketetapan syariat yang Allah minta kita buat ni, pasti ada kebaikan untuk hamba-Nya. Allahu Akbar. Datuk Ustaz, kita baru 3 hari puasa kan. Saya timbang jugalah kan. Timbang tengok berat badan tu, nampak Alhamdulillah turun. Ustaz Nabi lagi lah kan. Lagi lah turun. jadi harapan kita mudah-mudahan dengan 30 hari kita berpuasa Ramadan, selain kita mengejar fadilat-fadilat yang terkandung di dalam bulan Ramadan, Alhamdulillah Datuk kan Ustaz, kita tengok setiap malam sekarang ni masjid surau kita penuh, alhamdulillah. Kan berpusu-pusu orang pergi menunaikan salat maghribnya, isyaknya, tarawihnya. Jadi mudah-mudahan inilah kebaikan-kebaikan yang salah satu terselit dalam itu ialah kita dapat kesihatan. Mudah-mudahan dengan sihat tubuh badan ini kita dapat ibadat kepada Allah dan cari rezeki yang mencukupkan keperluan keluarga kita. Amin. Masya-Allah. Tertarik saya dengan apa Fadil Ustaz sebut tadi. Cantiknya Islam tu Ustaz. Dia bukan untuk menyusah dan menyiksa kita.
tapi sebenarnya dia mengurniakan kepada kita satu hikmah yang tidak terjangkau di akal manusia. Apabila ada kajian tadi membuktikan bahawa benarlah perintah Allah bukan untuk semata-mata kita mengabdi diri kepada Allah, tapi ada keistimewaan dan kelebihan kita sebagai manusia biasa. Itu yang baru nampak, Ustaz. Yang tak nampak lagi, Ustaz. Kan? Hak tadi duk cari dah sihat lah. 3 hari dah 3 hari dah nampak. Timbang turun okey lah kot ya. Kira saya tak jumpa penimbang lagi. Saya tak mahu lah takut. Tapi yang penting kita sama-sama nak mencari keredaan Allah, walaupun kita tahu insya-Allah ada kelebihan-kelebihan lain yang disediakan untuk kita dalam bulan Ramadan. Nak tahu lebih lanjut, kita berhenti seketika, sambung dan bicara nanti ada lagi istimewa untuk anda. Jangan ke mana-mana. Pandangan saya secara peribadinya sebagai umat Islam, kita kena sentiasa berusaha mencari malam Lailatul Qadar, sebab Allah janjikan dalam Quran bagi mereka yang beribadah mencari malam Lailatul Qadar akan diberikan ganjaran yang paling sangat banyaklah, sebab ganjaran tu ibarat 1000 malam kita beribadah pada Allah. Tapi kita tak nafikan, kita perlu seimbangkan juga untuk mencari buat persiapan raya itulah. Maksudnya persiapan raya tu pun kita perlu dibuat juga, tapi dalam masa sama kita perlu mengejar malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir tu sebenarnya kita boleh melipat gandakanlah amalan kita untuk merebut malam Lailatul Qadar tu, sebab ganjaran dia tu memang amat payah kita nak dapat setahun sekali je pun. Kalau macam persiapan raya tu sebenarnya kita boleh buat sebelum awal-awal lagi, awal-awal puasa tu ataupun sebelum puasa pun kita dah boleh buat persiapan. Untuk kalau wanita berkejaya, dia ada 2 tanggungjawab yang besar lah, iaitu tuntutan duniawi dan juga amalan untuk kejar 10 malam terakhir tu. Jadi bagi saya yang utamanya adalah wanita itu balancekanlah antara tuntutan duniawi dengan amalan 10 terakhir tu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton, sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dengan kami lagi dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat kita di luar sana tadi. Macam-macam yang diharapkan dalam bulan Ramadan. Bukan hanya nak kejar, nak sambut Syawal, tapi malam Lailatul Qadar, kena buat persiapan pada 10 malam terakhir. Tapi kita masih di awal Ramadan. Berarti itu peringatan untuk sama-sama jangan kecundang, sebab awal nampak semangat, akhirnya tewas. Jadi kita tak nak begitu. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan ketiga panel kita. Tadi Datuk dah menyebut tentang suasana kita dalam bulan Ramadan ini untuk kita imarahkan dengan perkara-perkara kebaikan. Saya nak minta kaitkan sikit dengan Fadil Ustaz Zarifi tadi yang tinggalkan tentang puasa ini sebenarnya memberikan kesihatan. Tetapi ada di kalangan kita hari ini dia puasa tapi nak kurus. Maafkan saya. Bukan apa, dia nak sihat lah tu. Cuma kata dia kalau dapat kurus best tu. Tu Ustaz Zarifi dia timbang dah hari ketiga. Saya belum lagi, saya takut. Takut bukan apa, takut timbang tu dia tak naik tak turun yang sama. Saya lagi takut. Ya, Ustaz takut. Tak apa Ustaz, tu sekadar timbangan ukuran sahaja. Fadil Ustaz, macam mana kita sebenarnya nak menjadikan bahawa Ramadan ini bukan untuk nak cari tentang yang disebut tadi duniawi saja, tapi kita nak dapat kedua-dua, tak lepas. Tapi sebelum tu Ustaz Nabil, apa yang dikatakan Nabi, sumu tasihu. Ya. Artinya berpuasa kamu agar sihat. Yep. Tapi puasa yang macam mana? Yang nak sihat ni macam mana? Ya. Tentulah kita tidak jauh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita lakukan ikut cara Nabi, termasuk cara kita berpuasa. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya takhirkan sahur, awalkan berbuka. Dan di dalam sahur kata Nabi barakah, ada barakah. Apa barakahnya? Contoh, kita berpuasa di Malaysia ni lebih kurang 13 jam. Ya. Okay. Kalau itu pun kalau kita bersahur sejam sebelum subuh. Mungkin dalam 13 jam lah Ustaz kita berpuasa ya. Okey. Tapi kalau dia tidak bersahur, ditinggalkannya sunnah bersahur. Artinya mungkin dia jam 10, jam 11 sudah sahur, lepas tu dia tidur, bangunnya subuh, wallahualam bangun tak bangun. Ya. Jadi dia tambah dalam 6-7 jam. Jadi 20 jam. Coba bayangkan bagaimana organ-organ kita berpuasa selama 20 jam. Maka dengan sebab itu Nabi suruh kita takhirkan sahur tu, ada barakah dalam sahur, supaya semua tubuh badan kita ni dapat merasakan puasa mengikut
mengikut masa yang telah ditentukan. Lebih daripada itu dia akan rusak, Ustaz. Artinya kita tak sehat sudah. Kemudian segera berbuka. Artinya jangan dilewat-lewatkan ini. Tak apalah, main dulu lah, apalah, aku masih tahan lah. Itu babal namanya tuh. Ya. Itu tak ikut sunnah. Artinya segerakan berbuka puasa. Dan Nabi juga berbuka puasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Disitulah yang sebenarnya kalau sebut tampan, segak, diet sebagainya, ini kita teringat satu kata wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan, kan? Itu sebenarnya diet yang sebenarnya, diet mengikut sunnah. Artinya, ini macam orang berpuasa, ini perempuan-perempuan, puan, kalau mau orang bilang nampak masih muda, apa semua kan? Ubatnya tu puasa tu. Ya. Nah, jadi kita berpuasa wala tusrifu, mengikut sunnah Rasulullah. Nabi makan kurma 3, 5, 7, lepas tu minum air, lepas tu dia solat apa semua, lepas tu baru mengambil makanan berat sedikit untuk tenaga untuk bertarawih dan sebagainya. Dan ini kalau kita ikut, bukan saja kita dapat sihat tubuh badan, tapi menjadikan kita orang yang smart. Allah. Smart itu cantik ditengok. Dan kita ada disiplin, kita sudah terdidik. Sebab yang kita utamakan dalam kehidupan ini sebenarnya adab nih. Adab kita. Tengok tuh macam mana kita adab menyantuni sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita didik di sana. Adab kita menyantuni berbuka puasa, bersahur dan semuanya adalah adab. Jadi kalau hidup kita nih tanpa adab, maka hidup kita ini akan menempah jalan yang sesat. Artinya hidup dalam bulan puasa ini sebenarnya benar-benar mendidik kita, bukan saja batin kita, zahir kita juga dididik. Jadi bukan saja kita mau diet, ya, tapi kita menjadikan seorang yang tidak membazir, smart, dalam apa orang bilang time management kita pun bagus. Saya itu sebenarnya bila sudah disebut tadi bahasa Inggris itu saya pun ikut-ikut juga. Alhamdulillah kan. Jadi pengaturan masa penting. Jadi kita bulan puasa ini sebenarnya menjadikan orang yang hebat dan orang yang smart. Boleh sudah buat tuh status di WhatsApp nanti kan. Bulan puasa buat kita jadi smart dan hebat. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah tu Datuk tinggalkan kita tu untuk jadi smart dan hebat. Tapi jangan kejar sangat untuk kurus. Tapi diet dengan puasa, insya Allah moga-moga terarah. Sistematik yang Ustaz Datuk sebutlah tadi. Mencari keberkahan di penghujung sahur dan diawalkan pada waktu berbuka. InsyaAllah mengikut aturan dan ketepatannya. Ustaz Ruslan, kita melihat juga bahawa Ramadan ini bulan untuk kita perbaiki diri. Sebab tadi di awal pun Ustaz dan juga Datuk ada menyebut tentang bulan ini adalah bulan untuk kita mohon keampunan. Dan sudah pasti kita mengejar satu peluang untuk keampunan Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang dalam satu hadis disebut bahawa kalau orang yang duduk dalam bulan Ramadan tapi tidak diampunkan setelah keluar Ramadan, insya-Allah wala'azubillah, takut nak sebut. Jadi macam mana kita nak memberikan satu penekanan terhadap apa yang ditingkatkan oleh baginda Nabi SAW itu? Dia begini Ustaz Nabil dan semua rakan penonton, rakan bicara pada malam ini. Kata soal Qardawi, almarhum, dia kata pintu utama Ramadan adalah keampunan. Allah. Itu pintu utama. Dengan 3 hadis dalilnya. Pertama, Nabi bersabda, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Hadis Bukhari Muslim. Puasa diampunkan dosa. Hadis yang kedua, man qama Ramadhan iman wa ihtisaban. Siapa yang bangunkan Ramadan dengan mana sembahyang tarawih, dosa terampun. Hadis terakhir yang sama lafaz cuma sedikit perubahan, Nabi kata apa? Man qama lailatal qadri. Siapa yang hidupkan malam al-qadar, ampunkan dosa. Jadi tema utama Ramadan, Ustaz Rafi, adalah keampunan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kata Al-Qardawi, kerana kita ini manusia pendosa, sebut tadi kan. Dan dosa itu merupakan suatu virus yang paling buruk sekali. Dengan dosa, akhlak rosak. Dengan dosa, jiwa sakit. Dengan dosa, hilang akhlak yang mulia. Dengan dosa, mudah merapu. Dengan dosa, mudah nak katakan orang. Dan sebagainya. Kita kira sendirilah. Jadi, isu adalah isu dosa. Dia bila ampun dosa itu, betul lah bila Allah sebut alakum tattaqun. Kerana taqwa, kata Al-Imam As-Samarqandi Al-Bulith, dia kata apa? Orang bertakwa ialah orang terampun dosa. Natijahnya ialah bila kita bertakwa, dosa terampun. Kenapa? Sebab orang takwa ini, kata para ulama kita yang lain, dia kata apa? Orang yang fi'al awamir wa ijtinabun nawahi. Orang yang takwa ialah orang bertinggalkan perintah larang, buat apa yang Tuhan suruh.
Mana orang yang berdosa, dia nak tinggal kejahatan. Mana orang yang berdosa, tuan-tuan, dia akan buat 1,000 jenayah. Jadi sebab itulah, maka pintu Ramadan yang utama ialah keampunan. Dan bila manusia dapat keampunan, ia jalan kepada semua pintu kerahmatan dalam kehidupan. Itu sebabnya saya mengambil hadis Nabi tadi. Yang Nabi sebut tadi, man ataka Ramadan, falam yughfar lahu fa ab'adullah. Siapa yang dapat Ramadan tapi tak dapat keampunan Tuhan, Allah akan jauhkan. Jauh apa tu? Rahmat, hidayah dan segala-galanya. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi ulama hadis, ulama bertafsir, tapi dia bincang hal ini. Kata Imam Qurtubi, dia kata ada 3 benda Allah akan halang. Orang tak dapat keampunan, 3 halang. Pertama sekali ialah Allah halang ilmu daripadanya. Ilmu tak masuk. Kedua, Allah rahmat, tak sampai. Ketiganya, Allah akan tutup pintu hidayah selama-lamanya. Kita bimbang, tuan-tuan. Betullah kita, tuan-tuan sekalian, bila kita masuk Ramadan, kita tak pernah nak titik air mata mohon keampunan. Percayalah, itu satu di antara musibah kita paling besar. Allahu Akbar. Masuklah dengan pintu keampunan, keluar dengan keampunan Allah Azza wa Jalla. Al-maghfirah adalah segala-galanya dan segala-galanya maghfirah. Wallahu a'lam. Terima kasih Fadil Ustaz. Terkedu saya melihat tentang maksud maghfirah, keampunan itu bukan satu benda yang kecil. 3 hadis kuat tadi, 3 hadis Allah memang kuat. Sama, qama dan qama Lailatul Qadar. Perkara yang perlu kita ambil perhatian, terutama Ramadan kali ini, sebagai satu peluang untuk kita perbaiki, mohon keampunan Allah tu. Ustaz Zarifi, betul lah Ustaz Ruslan kata keampunan itu ciri untuk mencapai dan menuju kepada tahap tertinggi, iaitu takwa. Di permulaan tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan ayat 183 surah Al-Baqarah. Berkenaan dengan itu objektif kita apabila Allah suruh kita puasa. Macam mana sebenarnya Ustaz kita nak cuba dan usaha? Saya yakin sahabat-sahabat di luar sana ada yang catat, ada yang dengar, ada yang cuba nak faham untuk meletakkan diri kita sampai ke takwa. Baik, Ustaz Nabil, Al-Fadhil, Ustaz Ruslan, Datuk Malai Ali, para penonton sekalian. Sebenarnya kita berada di madrasah Ramadan ini, 30 hari yang kita sedang berpuasa ini adalah untuk merubah sikap kita. Merubah sikap, perangai, watak kita ke arah yang lebih baik. Macam dulu-dulu lah penonton kan, bila kita ada kursus 3 hari 2 malam sebagai contoh. Selepas tamat kursus motivasi latihan tu, harapan kita selepas itu kita buat perubahan diri kita. Baik, bagaimana kita nak ubah diri kita? Kita ikut sahaja jadual waktu yang Allah Ta'ala sendiri telah modulkan kepada kita. Kita bangun sahur, pukul 4.30 pagi, pukul 4 pagi para ibu, kaum wanita dah memasak dah. Kan ada yang panas lauk malam tadi, malam ni kan. Tak apalah. Maknanya sepatutnya rutin orang beriman, permulaan hidupnya bermula seawal jam 4.30 pagi. Itu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Jadi maknanya kena konsisten. Okey, yang kedua tuan-tuan. Kalau kita tengok para salafus salih, bagaimana mereka mengisi Ramadan ni, mereka ambil peluang sungguh-sungguh. Kan tadi Ustaz Ruslan sebut, Datuk Malai sebut bulan Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Sebagai contoh tuan-tuan, Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Beliau telah mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Sebulan Ramadan puasa, khatam Quran, baca Quran sampai khatam 60 kali. Pukul rata sehari 2 kali khatam Quran. Ini mungkin contoh yang senang sebut, nak buat susah. Cukuplah tuan-tuan kalau kita boleh buat satu target dalam keluarga kita. Kan sehari 1 juzuk. Kan 30 hari kita berpuasa, khatam satu Al-Quran ni tuan-tuan. Khatam satu Al-Quran. Okey, katalah Ustaz 1 juzuk tu berat Ustaz. Okey, tak apalah. Sehari 1 muka surat. Kan? Jadi biar ada penambahan dalam diri kita. Perubahan kan? Okey, itu nombor 1. Nombor 2 tuan-tuan, bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita ihsan. Mengerti orang susah, fakir, miskin. Kita berpuasa, Datuk Malai sebut tadi 13 jam kurang lebih. Kan? Sebelum ni kita sikit-sikit makan. Orang susah, orang miskin, orang fakir, makannya sedikit sekali. Jadi sepanjang tempoh berpuasa kita rasa, ya Allah, macam ni rupanya rasa orang yang tak ada makanan. Kerana itu Nabi SAW ajar kepada kita, Nabi SAW ajar kepada kita, bulan Ramadan ialah bulan untuk kita bersedekah, dan bulan Ramadan ialah bulan yang paling afdal untuk bersedekah. Sesiapa yang memberikan juadah berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, pahala yang berpuasa tadi ni dapat kepada dia, double dia dapat. Jadi marilah kita menggunakan manfaat masa yang ada ni tuan-tuan untuk kita bersedekah, untuk kita membantu orang fakir miskin dan sebagainya. Tuan-tuan, petang tadi yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim bin Haji Mokhtar telah melancarkan program
Iftar Rahmah Madani di wilayah-wilayah persekutuan, di mana Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui JAWI, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, telah menyalurkan peruntukan sejumlah 9.45 juta kepada 70 buah masjid dan surau di wilayah persekutuan, surau dan masjid terpilih 70 buah untuk buat program iftar. Maknanya dengan jumlah peruntukan yang diberikan, anak-anak karya, fakir, miskin, asnaf, ya, kita jamu ya untuk mereka berbuka puasa dengan peruntukan tadi. Jadi ini sebahagian usaha dan inisiatif daripada Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk kita, bila kita sebut ihsan, bila kita sebut rahmah, tentunya kita nak sudut ataupun nak lihat, kita praktikkan benda ini bersama-sama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Tinggalkan kepada kami walaupun nampak satu amal biasa. Sebab kita nak bersedekah ni benda yang nampak macam mudah, tapi harta kita dia akan jadi payah. Ya. Sebab harta kita, kalau harta orang senang saja kita nak sedekah. Apatah lagi kita nak menjamu makan. Moga-moga apa yang disebutkan ini dia bersandarkan kepada hadis Nabi dan Nabi praktikalkan dalam bulan Ramadan. Maka jangan seorang pun di kalangan kita terkecuali untuk menjadi orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Insya-Allah pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Insya-Allah berhenti seketika, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sahabat-sahabat, rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, sedar ataupun tidak, kita telah pun berada di penghujung bicara kita di pentas forum perdana Ihwal Islam pada malam ini yang membicarakan tentang Ramadanku untukmu ya Allah. Moga-moga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita bukan bicara kosong, tapi bicara yang membuahkan hasil yang begitu besar buat diri kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, nak mendengar kata-kata, nasihat dan juga pandangan daripada ketiga-tiga panel. Kita mulakan daripada yang paling bongsu. Silakan Ustaz. Okey Ustaz Nabil, saya tutup dengan lagu lah. Datuk Malan Ustaz Rosman saya nyanyi ya, lagu Hijaz, lagu lama ni. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan rahmat dan bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda, bulan keampunan, doa diterima. Kerana itu tuan-tuan, rugilah bagi orang berpuasa apabila dia tergolong dalam 3 golongan ini. Yang pertama, orang yang bangun sahur tanpa mendirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat salat sunat. 1. Orang yang kedua, yang rugi dalam bulan puasa ini apabila dia meninggalkan hari-hari di dalam bulan Ramadan ini tanpa sedekah. 2. Nombor 3, rugilah orang yang berpuasa apabila saat waktu detik hendak berbuka puasa, dia tidak berdoa kepada Allah. Sebab waktu itu waktu yang mustajab doa. Wallahu alam. Ustaz Nabil. Terima kasih Ustaz. Macam mana Fadil Ustaz Roslan? Okey, tanpa nasyid. Tuan-tuan, puan-puan semua, Ramadan Nabil adalah jalan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dosa kita, kelemahan kita, kekurangan kita, Ramadanlah melengkapkan segala-galanya. Hati yang sakit, Ramadan akan sembuhkan. Hati yang buta, Ramadan akan cahayakan. Jiwa yang telah lumpuh macam Ramadan akan berikan kekuatan. Itulah hakikat. Sebab Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan, Ramadan hadiah Allah kepada kita. Allah tak pernah kecewakan kita. Kita kecewakan Allah Azza wa Jalla. Allah tak kecewa kita. Allah sentiasa nak tengok kita hamba berjaya. La taqnatu min rahmatil. Jangan putus asa rahmat Allah ini, wahai tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah Ramadan, tuan-tuan, bukan menyaksa batin kita. Lapar kita untuk kemuliaan kita. Susah kita tak makan minum untuk kebaikan kita. Itu kita sebut tadi kan? Betullah, maka Ramadan adalah satu obat paling mujarab sekali untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kekal abadi. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Macam mana Datuk penutup kita? Iya, kita mengharapkan seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Amin. Kalau sudah mendapat bertakwa ni, saya teringat apa yang ditulis daripada Al-Habib Ahmad Alwi Al-Haddad, Ratibul Haddad, yang menuliskan tidak kurang daripada 12 manfaat orang bertakwa. Antaranya, segala urusan masalah kita Allah akan selesaikan. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Kuncinya apa? Diselesaikan masalah kita, rizki tiba-tiba datang. Kuncinya apa? Takwa. Jadi untuk supaya takwa ini, hidup kita ini supaya lebih mudah, lebih berkah, tidak mengapa banyak tanya, jangan banyak soal. Tanya dekat dengan sehat. Soal ni Ramadan susah, ini puasa susah, itu mempersoalkan banyak. Dan akhirnya apa yang kita bawa daripada bulan Ramadan ini, kita ingat pesan para habaib dan ulama-ulama kita. Jangan ada satu hari, sebab Al-Quran, ada bulan Ramadan Al-Quran. Jangan tinggal baca Quran. Satu muka, terdapat satu muka, setengah muka, terdapat setengah muka, satu ayat, tak juga dapat satu ayat. Bagus jadi mayat, alang-alang sudah itu hidup. Kan? Yang kedua, yang kita belajar daripada Ramadan, seperti Ustaz kita katakan, jangan ada satu hari tanpa zikir dan selawat. Zikir, selawat, supaya hidup lidah kita dengan afiat, dengan kasih dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, jangan ada hari tanpa sedekah. Baca Quran, zikir dan selawat, dan sedekah. Mudah-mudahan dapat manfaat hidup kita. Terima kasih Datuk Malai, terima kasih kepada Ustaz Oslan, terima kasih Ustaz Zarifi, terima kasih kepada semua. Moga-moga Ramadan ini menjadikan kita hamba Allah SWT. Kun Ramadanian, kun Rabbanian wala takun Ramadanian. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pelukan mustahil Allah yang maha kuasa memerintah puasa tanpa tujuan, mentarbiah jiwa membasuh dosa-dosa.